الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita memohon kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah malam ni kita sekali lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini bagi menunaikan salat fardu maghrib berjemaah dan insya-Allah isya berjemaah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diperkenan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, malam ni kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Dan kuliah kita malam ni tuan-tuan kita akan pendekkan sikit. Malam ni kita pendekkan sikit kerana ada orang dia berhajat minta saya buat tahlil malam ni. Jadi kuliah kita pendekkan malam ni insya-Allah. Baik, dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Dia kata wa'lam, dan ketahuilah, dia kata anna an-nafsa takunu fi awwalil amri. Dan ketahuilah, dia kata bahawasanya nafsu itu pada peringkat awalnya ammaratan, ianya adalah nafsu yang ammarah,
Ini adalah tingkatan nafsu yang pertama, tuan-tuan. Ianya adalah nafsu ammarah. Dan nafsu ammarah ni pula kata pengarang kepada kitab ni ta'muru bisyarri. Dia menyuruh kepada kejahatan wa tanha 'anil khair, dan dia mencegah daripada kebaikan. Tuan-tuan, maknanya nafsu yang nama dia nafsu ammarah ni, dia selalu mendorong manusia melakukan kejahatan dan dia menolak akan kebaikan. Tuan-tuan, maka ini adalah nafsu ammarah. Kemudian Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala kata, fa in jahadaha al-insanu, maka apabila seseorang itu dia bermujahadah di atas hawa nafsu dia. Bila mana satu orang dia bermujahadah. Dan tuan, mujahadah kita dah terang sebelum ni. Makna mujahadah dia bersungguh-sungguh dalam meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam ayat, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, kata Allah. Dan tuan, ada dua mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada kita. Yang pertama, bila nak meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berat dan juga perlu kepada mujahadah. Dan tuan, kadang-kadang kita dah mujahadah, kadang-kadang kita dah bertaubat kepada Allah daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi kadang-kadang kita mengulangi balik semula dosa yang sama. Dan tuan, bila mana kita melakukan dosa yang sama, maka hendaklah dia dengan qadar segera memperbaharui taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, orang yang memperbaharui taubat kepada Allah Ta'ala ni, dia akan dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu pernah satu hari Nabi SAW dia tanya dengan Jibril alaihi salam, wahai Jibril, aku mendengar kedua telapak kaki engkau berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang ni aku nak tanya dengan kamu, wahai Bilal, apakah dia amalan yang menyebabkan tapak kaki engkau dah berjalan-jalan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ni hebatnya Bilal bin Rabah. Nabi SAW boleh dengar kedua telapak kaki dia sedang berjalan-jalan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telapak kaki kita tak tahu, tuan-tuan, dekat mana agamanya. Tapi Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa ardah, kedua telapak kaki dia Nabi duk dengar berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyebabkan Nabi tanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa dia amalan yang menyebabkan telapak kaki engkau telah berada di dalam syurga Allah? Dan tuan, lalu Bilal bin Rabah kata pada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ni tak ada amalan apa-apa, dia kata, melainkan yang sering saya buat, yang saya jaga ni ada dua perkara, kata Bilal. Yang pertama,
setiap kali saya berhadas, sama ada hadas besar ataupun hadas kecil, maka saya akan bersegera menghilangkan hadas tersebut. Dan tuan, maknanya Bilal bin Rabah ni, kalaulah pada waktu tu dia berhadas besar, dia tak tunggu esok pagi. Kadang-kadang ada sebahagian kita, tuan-tuan, bila dia berhadas besar, nak mandi tengah malam tu kadang-kadang penyegan, kadang-kadang dia malas, maka dia pun tunggu sampai esok pagi. Tuan-tuan, boleh ke tak kalau macam ni? Boleh, tak ada masalah, tuan-tuan. Tetapi ada satu riwayat yang disebut di sana, mana-mana rumah yang mempunyai orang yang berhadas besar, maka rumah tersebut dia tidak dimasuki dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu kalau kita tengok di dalam kitab-kitab fiqh, ulama dia terang kepada kita ni dalam babul ghusl, ni dalam bab mandi, iaitulah mandi wajib ataupun mandi sunat. Dan tuan, ulama kata, siapa-siapa yang berhadas pada waktu malam dan dia menangguhkan mandinya sampai esok pagi, sebelum dia tidur, sebelum dia nak jamah makanan, maka hendaklah terlebih dahulu dia berwuduk, kata ulama. Dan tuan, itu juga adalah yang dibuat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, maknanya kalau dia berhadas tengah malam, dia tak mau mandi tengah malam, maka berwuduklah terlebih dahulu sebelum dia lena, dan juga sebelum daripada mana dia nak menjamah makanan. Dan tuan, Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa ardah, dia kata, ya Rasulullah, benda yang saya duk buat satu, bila saya berhadas, dengan segera saya akan menghilangkan hadas tersebut. Manakala yang kedua, ya Rasulullah, setiap kali saya berdosa kepada Allah. Dan tuan, cuba tengok apa kata Bilal bin Rabah. Setiap kali saya berdosa kepada Allah. Dan tuan, maknanya apa? Benar kata Nabi SAW, kullu bani adama al-khata', kata Nabi, setiap daripada anak Adam itu pasti ada melakukan dosa dan ada melakukan kesalahan. Kemudian Nabi sebut, wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kesalahan itu at-tawwabun, iaitulah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kata Bilal bin Rabah, setiap kali aku melakukan dosa kepada Allah, maka setiap kali itu jugalah aku akan memperbaharui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, lalu Nabi SAW kata, maka wahai Bilal, kalau inilah yang engkau lakukan, maka inilah dia amalan yang membawa engkau kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kerana tu Allah Subhanahu wa taala sebut bagi orang yang nak meninggalkan dosa ni, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bermujahadah, kata Allah. Dan maknanya dia nak tinggalkan maksiat, dia kena sungguh-sungguh. Dia nak tinggalkan maksiat itu berat, dia perlukan kepada kesungguhan yang begitu besar. Dan setelah daripada mana dia bermujahadah, kemudian kata Imamul Haddad, wasabara ala mukhalafati hawaha, dan ketika mana dia bersabar, dia kata ala mukhalafati hawaha, dia bersabar dengan hawa nafsu dia.
Maknanya dia sabar dengan hawa nafsu dia. Kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia terus dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarat lawamah. Maka nafsu itu dia akan menjadi nafsu yang lawamah, iaitulah nafsu yang mencela. Dan tuan, nafsu mencela ni apa dia? Orang yang bila mana dia dah sampai kepada kedudukan ataupun maqam lawamah, dan tuan, dia akan mencela perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, orang yang sampai kepada nafsu lawamah, pada waktu tu dia berasa tak suka dengan maksiat kepada Allah. Dan tuan, maknanya apa? Kedudukan dia ditingkatkan, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bila dia sampai kepada nafsu lawamah, apakah dia telah pun selamat? Tuan-tuan, dia tak selamat lagi bila mana dia sampai kepada kedudukan lawamah ini. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana bila dia berada pada nafsu lawamah ni, dia masih lagi ada keinginan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan tengok apa dia kata. Lawamatan mutalawwinatan laha wajhun ilal mutmainnati wa wajhun ilal ammarah, kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata Imam Al-Haddad, siapa-siapa yang sampai kepada nafsu lawamah ini, saat-saat dia pi kepada mutmainnah, saat-saat dia akan pi kepada ammarah. Tuan-tuan, fahiya marratan hakadha wa marratan hakaza, kata pengarang pada kitab ni. Orang yang sampai kepada nafsu lawamah, saat-saat nanti dia ke kanan, saat-saat nanti dia ke kiri. Tuan-tuan, maknanya apa? Keadaan dia masih lagi tidak menentu. Tuan-tuan, keadaan dia masih lagi tidak tetap. Kadang-kadang dia mencela maksiat, kadang-kadang dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu ulama kata, siapa-siapa dia yang bernafsu dengan nafsu lawamah ini, dia masih lagi belum selamat daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka tu tingkatan nafsu yang kedua setelah daripada ammarah. Pertama ammarah, dia senantiasa nak melakukan kejahatan. Kemudian dia pi kepada lawamah. Lawamah saat-saat pi kepada kebaikan, saat-saat nanti dia pi kepada kejahatan. Tuan-tuan, orang ni masih lagi belum selamat. Kemudian dia kata, fa in rafaqa biha wa sara biha, dia kata, maka apabila nafsu lawamah itu dia diiringi dia. Tuan-tuan, siapa-siapa yang duk berasa dia dah sampai kepada nafsu lawamah, bila mana lawamah tersebut diiringi dia dan juga berjalan dia, yaquduha bi azimmatir raghbah fima indallah, dan juga dia melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dia dah sampai kepada nafsu yang lawamah, kemudian dia didik nafsu lawamah itu. Tuan-tuan, dengan apa? Dengan amalan kepada Allah. Tuan-tuan, dengan dia melakukan amal saleh, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ulama tasawuf kata, taubat adalah satu amalan yang tak boleh ditinggalkan oleh mana-mana orang, walaupun dia berada pada kedudukan yang tinggi pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ni dia tak boleh tinggal. Taubat tak boleh tinggal. Pasal apa?
kata Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, kerana orang tu dia tok wali lagu mana pun. Tuan-tuan, ni disebut oleh Al-Imam Al-Qushairi, pengarang kepada kitab Risalah Al-Qushairiyah. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Qushairi dia karang kitab Risalah Al-Qushairiyah ini adalah kerana nak membetulkan, nak meluruskan pandangan sesetengah pihak kepada ilmu tasawuf. Sebab itu hari itu kita sebut ilmu tasawuf ni dia bukannya sembang kedai kopi. Dan ilmu tasawuf ni dia bukan dia tasannu', dia bukannya buat-buat baik. Bukan. Dan ilmu tasawuf dia bukannya dia nak cerita nak pakai serban lagu mana, dia nak pakai baju berapa lebih, dia nak pakai aksesori yang lagu mana. Bukan itu. Kata Al-Imam Ibnul Athir rahimahullahu ta'ala, bila kita berbicara soal berkenaan dengan tasawuf ini, ianya adalah soal berkenaan dengan kedekatan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, pakaian ni kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan tuan tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan tuan, Imam Ghazali kata apa? Pahala orang berpakaian itu pada menutup aurahnya. Dan tuan, pada menutup aurah. Ketika mana dia berpakaian kerana dia nak menutup aurah dia. Dan tuan, maka disitulah dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, sebab itu dia tak cukup. Bila nak bertasawuf ni dia tak cukup main rasa-rasa, dia tak cukup. Dan tuan, tasawuf ni apa dia? Dan tuan, esok bulan puasa, esok ni orang tasawuf. Bila malam pertama dia di bulan Ramadan, dia beramai sungguh-sungguh kepada Allah. Dan tuan, dalam bulan Ramadan dia akan pastikan dia akan khatam Al-Quran. Dan tuan, dalam bulan Ramadan dia menjaga mata dia, dia menjaga mulut dia, dia menjaga telinga dia. Dan tuan, dia menyedikitkan makan, dia memperbanyakkan mujahadah di atas hawa nafsu dia. Dan tuan, maka ini adalah orang tasawuf yang membersihkan jiwa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka kata Al-Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, tak kira orang ni tadi dia sampai pada peringkat mana sekalipun, dan tuan, dia terancam melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana itu amalan taubat tak boleh ditinggalkan oleh mana-mana orang. Kerana apa? Kerana dia tak tahu, mungkin dia ada melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, bila mana nafsu lawamah tersebut ianya diiringi dengan segala perkara yang disukai oleh Allah Ta'ala, dia beramal dengan ikhlas taubat kepada Allah, dan dia akan pi kepada peringkat yang ketiga. Ni nafsu kita. Dan nanti kita akan teranglah nanti lepas raya nanti insya-Allah. Dan nanti kita akan terang perangai ataupun tabiat orang-orang ni setiap daripada kedudukan hawa nafsu masing-masing. Tuan-tuan, orang yang bernafsu amarah lagu mana tabiat dia? Tuan-tuan, orang yang bernafsu lawamah perangai dia lagu mana? Kemudian orang yang sampai kepada nafsu mutmainnah lagu mana dia punya perangai dia? Tuan-tuan, ini semua adalah soal hati. Kerana tu kata ulama, man lam yazuq lam yadri. Siapa yang tidak pernah rasa, maka dia tidak pernah untuk mengetahui, kata ulama. Dan pasal apa? Kerana ni soal berkenaan dengan rasa hati. Dan tuan, Masya Allah, tabarakallah, ketika mana Khuzaifah ibnul Yaman datang ke negeri Madain. Dan masa tu Madain dia ditakluk oleh siapa dia? Oleh Sayyiduna Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa arda. Dan kota Madain yang orang dia kaya-kaya.
Kemudian bangunannya mewah-mewah. Ni kota Madain. Tuan-tuan, bila mana dia jatuh kepada tangan Islam, tuan-tuan, maka orang ahli Madain dengan segera dia tanya dengan Sayyidina Umar, yang masa tu Sayyidina Umar jadi khalifah. Tuan-tuan, orang tanya, wahai Umar, nanti siapa yang akan jadi penguasa di kota Madain ni? Siapa dia? Tuan-tuan, lalu Sayyidina Umar kata, aku akan utuskan Huzaifah ibnul Yaman untuk menjadi ketua di negeri Madain. Tuan-tuan, jadi orang pun tunggu Huzaifah ibnul Yaman sebagai penguasa baru di kota Madain. Tuan-tuan, Masya Allah, kota Madain ni satu kota orangnya semua kaya-kaya. Tuan-tuan, bangunannya mewah-mewah. Tuan-tuan, mereka tunggu lama, tunggu mana Huzaifah ibn Yaman ni? Tak ada pun. Tuan-tuan, tiba-tiba ahli Madain kebetulan dia nampak ada satu orang Madinah, lalu dia tanya kepada orang ni, mana dia Huzaifah yang diutuskan oleh Umar? Tuan-tuan, kata orang Madinah ni, tadi tak sakni dia masuk, lama dah dia masuk. Jadi orang Madain tanya, yang mana satu tadi? Yang naik keldai, yang silangkan kaki, yang pakai baju lebih kurang, itulah Huzaifah ibnul Yaman. Tuan-tuan, ketika mana orang sambut dia, lalu dia diberikan minum daripada bekas perak. Tuan-tuan, Huzaifah ambil bekas perak tu, dia lempak kepada orang yang beri dia minum. Tuan-tuan, dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada makan dan juga minum daripada bekas emas dan juga perak. Tuan-tuan, Masya-Allah. Nah, satu orang yang hati dia tak ada langsung pada kemewahan, tak ada langsung pada jawatan, tak ada langsung hati nak apa ni, nakkan kepada kebesaran dan sebagainya. Tuan-tuan, tapi kalau kita kata apa? Rugi ya macam tu. Tuan-tuan, kerana tu setiap daripada tingkatan nafsu itu ada dia punya perangai dan juga tabiat masing-masing. Mudah-mudahan tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah sekalian, dengan Ramadan yang nak main ni, tuan-tuan, Ramadan ni dia nak tarbiyah nafsu kita. Nah, kalau bulan-bulan biasa ni payah sikit, kan? Kadang-kadang kawan tu dah puasa sunat elok dah, kan? Tiba-tiba dia lalu kat restoran mana duk tebau nasi kandar. Tak apa, minggu depan pula ni apa ni puasa dia tak. Tuan-tuan, tapi bulan Ramadan ni nak tak nak kita kena puasa, nak tak nak kita kena buat baik. Pasal apa? Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ditinggikan darjat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Jadi selamat berpuasa kepada semua sekali. Jadi kita akan sambung nanti kuliah kita pada lepas puasa nanti insya-Allah. Tuan-tuan, jadi malam ni ada orang hajat. Tuan-tuan, kita tak buat lepas insya sebab orang ni dia hajat saya yang bawa apa ni tahlil ni. Tadi Ustaz Abdul Rahman pun ada telefon saya. Jadi nama ni ada di sini. Jadi kita sama-sama tuan-tuan untuk membacakan tahlil lah kepada arwah-arwah ini insya-Allah. Pertama kepada Muhammad Alias bin Basir, Muhammad Khairul bin Bahari, Rusni binti Hashim, Cik Hasyah binti Mustafa, Cik bin Abdullah, Ma'din bin Ma'nuh, Muhammad Naizib bin Ma'din, Muhammad Hanif bin Ma'din, apa ni? Nona Nur Mariah binti Ma'din, Nurwana binti Ma'din. Kita doa dengan Allah Ta'ala mudah-mudahan arwah-arwah ini, dan termasuklah juga untuk kita semua tuan-tuan yang telah pun mendahului kita daripada ahli keluarga kita dan juga saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat terbaik pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syai'un lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على
أسعد المخلوقات كحبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتكم بذلك كلما ذكرك ذكر وغفل عن ذكره الغافل اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كشمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك ذكر وغفل عن ذكره الغافل اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كبدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك ذكر وغفل عن ذكره الغافل وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله الله لا إله إلا 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 الله لا إله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب من قرأناه من القرآن العظيم، وما هللناه من لا إله إلا الله، وما استغفرناه وما قلناه من يا الله، وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة، هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة، نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم، وضاعف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعليهم. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدنا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم وأما الجميع برحمة ورضوان، ودخلنا وإياهم في فسيح الجنان. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.